Siapakah Yahudi yang mula datang tu? Ustazah, andaikan orang Yahudi yang mula-mula datang itu adalah ahli kitab. Kerana bumi Palestin kalau sekitar 2000 BC, bumi ini sudah ada anbiya. Bumi ini sudah ada anbiya. Kerana kalau dia dari 9000 BC, dia berkembang, kemudian adanya penghijrahan sebab dia fertile crescent, semua orang bertumpu kawasan ni, dan kekuasaan kingdom yang hebat-hebat pun berlaku di kawasan ini, maka nabi-nabi sudah wujud di ketika itu. Antaranya anak-anak Nabi Nuh telah berhijrah di sini. Dan kemudian cucu Aram ni, daripada Sam bin Nuh ni, anak Sam yang kelima, Aram ni, terhasilnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi Hud dan Nabi Saleh kedua-duanya berasal daripada Aram ini. Maknanya kenapa, di mana pula Aram itu? Aram itu sempena dengan nama cucu Nabi Nuh yang kelima daripada anak Sam bin Nuh itu, Aram itu tempatnya bertempat di Damaskus sekarang ini, Damsyik sekarang ini. Dulu Damsyik itu dikenali sebagai kota Aram. Bermakna Aram anak Sam itu duduk di kawasan tu. Baru je ditukarkan kepada Darmashki, kemudian Dimashq. Apa yang Ustazah nak beritahu sini, Nabi Hud dan Nabi Saleh merupakan anak cucu kepada Aram tadi. Kalau berdasarkan genealogi yang Ustazah buat. Jadi tak mustahil lah 3000 BC, 3500, 4000 BC. Sudah ada penempatan di Palestin ini. Dan orang-orang Phoenician ini merupakan setengah pendapat mengatakan mereka adalah orang daripada Ugarit. Ugarit ni dia dekat tepi pantai, dekat Latakia ni. Latakia dekat Syria ni, dia kalah berperang dengan orang Arab, kemudian dia turun ke selatan, dekat dengan Palestin. Maka dia berasimilasi dengan orang Kan'an. Kan'an tu adalah orang Palestin lah. Ya, jadi apa yang jelas di sini ialah dia adalah anak cucu Nuh belaka kat sini. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sam Abul Arab. Sam Abul Arab, Ham Abul Habsyi, Yafid Abul Rum. Ya, okey. Pada waktu itu, sebelum Ustazah pergi kepada dakwaan-dakwaan yang telah diubah ni, pada waktu itu, apa yang berlaku? Terdapat kingdom yang hebat-hebat. Okey, antaranya kita start dengan 2500 BC. 2500 BC adalah kerajaan kingdom Assyria. Apa pula kingdom Assyria ni? Assyria ni apa beza pula dengan Syria? Assyria ni nama anak Sam yang nombor 2 tadi. Kan tadi Elam, Asyur, Arfashad. Lawik dengan Aram. Jadi Asyur ni dia duduk dekat utara Iraq. Kawasan dia Asyur ni utara Iraq sempena dengan nama anak Nabi, anak Sam yang nombor 2 tadi. Jadi bila Asyur, lama-lama penduduk di situ menganggap Asyur ni sebagai dewa. Dia dah mula sesak dah. Dia anggap dewa, kemudian dia angkat raja dan seterusnya cucu-cucu dia, cucu cicit dia selepas tu menjadi pentadbir, menjadi kingdom lah. Dan Asyur ni besar dia punya tu. Dia telah menawan sekitar, dia daripada 2500, tapi dia turun naik. Kekuasaan yang paling hebat berlaku pada 900 BC. 900 BC dan dia punya kejatuhan dia bermula pada 909 BC. Dengan setengah mengatakan 612 BC. Dia kejatuhan kerajaan Asyur. Tetapi pada waktu itu, pada waktu inilah banyak kingdom-kingdom yang menguasai. Dia menguasai kawasan Syria. Syria ni kecil je asalnya. Ya, bukannya Assyria itu daripada kerajaan Syria, bukan. Assyria itu menguasai kawasan Syria. Ya, Syria itu namanya baru je. Dulu dia dikuasai oleh Assyria. Assyria ini Asyur, kerajaan Asyur dari utara Babylon tu, utara Iraq itu. Yang mana dia menguasai banyak Metani, dia kawasan yang banyak di sini.
Dan bila dia turun ke bawah, dan dia juga menguasai Palestin. Sebab tu Palestin ni banyak serangan-serangan yang berlaku. Bermula daripada Asyur. Kemudian lepas Asyur, 2300 BC, turun sikit, dia adalah kerajaan Akkadi. Ni Ustazah sebut kingdom dulu. Ya, kingdom Akkadi. Nama raja dia Raja Sargon. 2300. Habis kat mana pula 2500 daripada Asyur. Dia turun naik. Dia kalah semata bila ada orang lain lebih kuat. Akkadi ini di Iraq juga. Jadi dia menguasai ni. Dia menguasai kawasan Babylon. Dia panggil Akkadi Empire. Tapi Akkadi ni dia meluaskan juga kawasan ke kawasan Palestin dan Syria tadi. Dan dia bergaduh lah dengan Assyria tadi. Kemudian pada tahun 800 BC, ya, ada nama seorang raja nama Nebukadnezar. Nebukadnezar ni raja di Babylon. Dia telah serang juga Palestin ini. Masing-masing duk serang kat Palestin je. Masing-masing nak ke ni. Ni kawasan suci ni pada waktu itu. Bukan Yahudi lah ni saja nak. Hak dah zaman dulu pun memang nak kawasan Palestin ni. Ya. Jadi Nebukadnezar ni lah yang kalau kita ingat Taman Tergantung. Taman Tergantung Babylon itu adalah dibina oleh Nebukadnezar. Ya, kepada isteri dia tu di Iraq lah, di Babylon, ya. Ceritanya. Kemudian apa yang saya nak cerita dekat sini ialah dia telah menyerang dan dia telah menawan Bani Israel. Masa ditawan Bani Israel itu, bersama Bani Israel itu ada Yahudi. Yahudi yang first mari itu. Sebab dia 800 BC. Yahudi tak dihak daripada padang pasir, Majid Khair Bait kata, tu 2000 BC. Jadi maknanya orang Yahudi telah berasimilasi lah dengan orang Kan'an. Orang Kan'an dan Bani Israel. Bani Israel ni daripada Nabi Yaqub. Israel itu kan nama Yaqub. Selain daripada Yaqub, nama dia Israel. Maknanya hamba Tuhan. Kenapa nama dia hamba Tuhan? Sebab Israel, Nabi Yaqub ni kalau dia bergusti di kampung dia, dia selalu menang. Jadi orang-orang kampung dia namakan dia Israel. Maknanya kalau kita hamba Allah, Masya Allah, selalu menang kalau bergusti. Itu cerita dia. Jadi anak-anak dia kita panggil Bani Israel. Ya. Jadi back kepada cerita hak tadi tu. Nebukadnezar dia telah menawan. Dia menawan Bani Israel berserta dengan Bani Israel dan orang Yahudi. Makna beberapa orang kan anak pun kena tawan jugalah. Dia tawan bawa mereka ni pergi ke Babylon. Ni berlaku sekitar 700 BC hingga ke 600 BC. Lebih kurang gitu. Jadi dia bawa antara yang dalam ramai-ramai kena tawan tu, Nabi Zulkifli ditawan. Nabi Zulkifli ditawan. Nabi Zulkifli bukan nama Nabi Zulkifli. Nama dia Bashar. Zulkifli itu disebut oleh Quran. Nama dia Bashar. Jadi masa dia tawan tu, dia tawan, dijadikan hamba abdilah di Babylon. Ya. Bila dia balik ke sana, pada tahun 550 tak silap Ustazah, Iskandar Zulkarnain daripada Persia, dikenali sebagai The Cyrus I. Cyrus I kan dalam Quran dia sebut itu adalah Zulkarnain tu. Bukan Alexander daripada Greek tu. Bukan anak murid Aristotle tu tak. Ni 580 gitu. Dia lebih awal daripada Alexander the Great. Alexander the Great 325. 300 BC zaman Aristotle. Jadi 325 zaman Alexander the Great. Jadi apa yang jelas di sini ialah 550 ni Alexander the Great tak wujud lagi. Cyrus I, Iskandar Zulkarnain daripada Persia disebut dalam Quran tu yang wujud. Jadi Iskandar Zulkarnain kan dia pernah sampai ke India. Dan dialah yang telah menyerang Babylon. Masa dia serang Babylon itu, Nebukadnezar dah tak ada. Nebukadnezar dah gantikan tahta dia kepada orang lain. Nama dia Nabonidus. Setengah orang kata anak dia, setengah kata tak ada kaitan dengan Nebukadnezar pun. Dalam zaman Nabonidus itulah Iskandar Zulkarnain serang dan Nabonidus kalah. Bila kalah, Nabonidus membenarkan Bani Israel ni balik semula. Yang ditawan oleh Nebukadnezar tadi balik semula ke Palestin. Ada yang setengahnya mahu balik dan ada tak nak balik. Benda ni disebut sebagai pre-exilic.